kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bab 1, nombor nisbah. Okey, sebelum cikgu nak masuk 1.1 integer, sebab tajuk pertama dalam nombor nisbah ialah integer. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak awak ingat semula masa sekolah rendah dulu. Of course lah kan, kalau matematik mesti awak belajar tentang nombor. Awak memang dah pernah belajar dah nombor daripada kosong sampailah berjuta-juta lah. Awak tahu dah kan? Berjuta-juta. Kosong daripada berjuta-juta. Termasuklah nombor pecahan ada. Okey, nombor perpuluhan pun awak dah pernah belajar. Okey, katakanlah cikgu contoh-contohnya. Okey, katakan cikgu buat nombor 1. Nombor berapa? 102. Nombor, kalau pecahan pula nombor 3/2. 1/4. Kalau perpuluhan tu nombor apa? 5.7 dan sebagainya lah. Okey. Okey, sebenarnya nombor yang awak dah pernah belajar dulu ni daripada tadika sampailah awak habis sekolah rendah, sebenarnya ini tergolong dalam kumpulan nombor positif. Okey. Nombor positif. Okey. Dalam kehidupan awak ni, positif ni benda apa? Selalunya benda yang baik lah kan. Maksudnya, okey, maksud cikgu kat sini ialah kalau ada positif, lawannya apa? Okey, lawannya negatif. Jadi bermaksud bukan hanya ada nombor positif sahaja kat dunia ni, tapi ada juga nombor negatif. Inilah yang pentingnya dalam tajuk bab 1 ni, awak kena faham apalah dia nombor positif dan nombor negatif ni. Okey, ni cikgu dah bulatkan. Okey, nombor positif. Okey, sebenarnya nombor positif ni sepatutnya depan nombor yang awak dah pernah belajar ni, contoh-contoh cikgu bagi ni, sepatutnya lah ada tanda positif. Okey, cikgu terangkan dulu. Nombor positif dengan nombor negatif ni diwakili dengan tanda apa? Okey, nombor positif ni diwakili dengan tanda seperti tanda tambah. Okey, tapi cikgu nak awak ingat ciri-ciri tanda positif ni berlainan dengan ciri-ciri tambah. Okey, tanda tambah tu Okey, untuk nombor negatif pula, tanda bagi nombor negatif ialah ada seperti tolak. Okey, dan cikgu nak awak ingat ciri-ciri bagi tanda negatif ini berlainan dengan ciri-ciri tanda tolak, ya. Maksudnya dia punya fungsi tu berlainan. Okey, nombor positif ni, nombor positif ni sebenarnya, nombor-nombor ni lah, nombor-nombor yang cikgu bagi contoh ni tadi, sepatutnya ada tanda positif ni. Okey, contohnya positif macam mana kita nak sebut? Positif 4, positif 120, positif 53. Contoh lain, positif 1/2. Okey, cara penulisan awak kena betul. Okey, positif katakan 28. Okey, nampak sebaris saja. Kalau dia dengan pecahan, tanda positif ni berada sebaris dengan nombor yang atas. Jangan pula awak letak kat bawah ni. Okey, macam tu. Okey, kalau nombor perpuluhan, positif 0.2. Okey. Okey, tetapi ada specialnya untuk nombor positif. Okey, specialnya ialah sebenarnya nombor positif untuk nombor positif, untuk mewakili nombor positif, tanda positif ini tidak perlu ditulis. Okey, boleh untuk tidak tulis tanda positif. Okey, nombor positif sangat special.
Jadi kalau awak tak ada nombor tak ada tanda positif ni pun, awak dah boleh kenal sebenarnya nombor-nombor itu nombor positif. Okey, contohnya macam contoh yang cikgu bagi ni lah. Okey. Kosong. Okey, kita kosong, 102, 3/2, 1/4, 5/7. Ini semua ialah nombor positif. Walaupun tak ada tanda positif, tapi dia dikenali sebagai nombor positif. Okey, berlainan pula dengan nombor negatif. Okey, nombor negatif, kalau kita nak tulis nombor itu ialah nombor negatif, kita wajib tuliskan tanda negatif. Okey, contohnya negatif 2, negatif 0.5, negatif 5/7. Wajib tulis negatif. Sebab katakanlah awak tak tulis negatif, dia dah jadi 2 sahaja. Jadi 2 tu dah jadi macam nombor positif. Jadi kena berhati-hati kalaulah nombor itu memang bersifat negatif, awak kena ada tulis negatif. Kalau dia positif, tak perlu ada tanda positif pun tak apa. Tapi kadang-kadang dalam soalan dia ada suruh awak tulis tanda positif, dan awak baru tulis. Okey, nanti cikgu akan sambungkan lagi. Okey, cikgu sambung lagi kenapa agaknya ada nombor negatif ni. Nombor negatif ni sebenarnya nak buat untuk apa? Awak mungkin tak pernah belajar masa sekolah rendah kan, tak pernah tahu nombor negatif ni nak guna untuk apa. Selalu guna ni je kan, nombor positif saja kan. Selalu guna nombor-nombor positif saja. Tapi kalau nombor negatif ni nak buat apa? Okey, cikgu akan terangkan